tapi tahan sikit je lagi. Lepas tu dah boleh rehat. Okey, kita belajar sikit. Okey. Kejap. Okey. Minggu lepas kita dah habiskan sehingga bab 11. Okey. Jadi hari ni kita akan mulakan bab baru iaitu bab 12 mengenai koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Sebelum kita pergi mendalam dalam bab 12 ni, cikgu nak tunjuk satu gambar. Kamu tengok gambar ni. Gambar ni. Apa yang kamu nampak ni dalam gambar ni? Okey, apa situasi dalam gambar ni? Nafas berbau kau cikgu. Nafas berbau Fariha kata. Okey. Okey, tengok ni. Dalam gambar ni kamu tengok ada seorang perempuan tengah tidur. Lepas tu perempuan yang berambut ikat ponytail ni, ekor kuda ni dia tutup hidung dia. Dia tutup hidung dia. Jadi dalam gambar ni, okey, kamu dapat nampak yang perempuan yang berambut ponytail ni dia tutup hidung, iaitu gerak balas lah yang dia lakukan. Gerak balas dia lakukan terhadap apa? Terhadap mungkinlah tadi Fariha kata nafas berbau. Okey, mungkin juga. Ataupun mungkin rambut perempuan yang tidur ni, okey, rambut dia berbau. Menyebabkan perempuan yang berambut ponytail ni tutup hidung. Okey. Jadi tutup hidung tu gerak balas terhadap apa? Terhadap bau. Mungkin nafas berbau, mungkin rambut berbau. Jadi rambut yang berbau tu dia dipanggil sebagai rangsangan. Okey, rangsangan. Rangsangan bau yang busuk. Okey, gerak balas adalah tutup hidung. Ataupun cikgu bagi lagi satu contoh. Okey, contohlah pelajar lelaki tengah main bola di padang. Main bola, lepas tu nampak kat tepi padang ada crush sedang lambai. Crush pun lambai. Fatu Mu'i ni lama dah kenal kau dia crush ni. Okey, lepas tu Fatu Mu'i pun lambai balik. Fatu Mu'i lambai balik tu maksudnya Fatu Mu'i melakukan gerak balas. Gerak balas terhadap apa? Gerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan yang mana? Perempuan tu lambai. Perempuan tu lambai adalah rangsangan. Fatu Mu'i nampak, Fatu Mu'i pun bergerak balas dengan lambai balik. Okey, faham? Faham tak situasi yang cikgu cuba jelaskan tu? Faham cikgu. Fatu Mu'i, dengar tak tu? Dengar. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar dengan lebih mendalam lah mengenai gerak balas, mengenai rangsangan. Okey, ada sebab kenapa kamu lambai balik dekat orang tu. Ada sebab kamu tutup hidung bila busuk. Dia ada sistem ataupun dia ada urutan. Ada perkara yang berlaku menyebabkan kita boleh bertindak sedemikian. Kita akan tengok dengan lebih mendalam. Okey, kita teruskan dengan subtopik yang pertama lah pada hari ini iaitu 12.1 koordinasi dan gerak balas. Jadi dalam subtopik yang pertama ni, okey, awak akan belajar mengenai urutan dan juga komponen dalam koordinasi manusia. Dia ada urutan, dia ada step by step. Okey. Dia ada komponen dalam sistem koordinasi. Kejap lagi kita tengok. Yang kedua, kamu akan belajar mengenai jenis rangsangan. Okey, rangsangan ni ada dua. Yang pertama adalah rangsangan luar. Yang kedua, kita ada rangsangan dalam. Kita akan tengok apa contoh-contoh rangsangan luar dan rangsangan dalam. Yang ketiga, kamu akan belajar mengenai jenis reseptor deria berdasarkan rangsangan yang
terlibat. Jadi ada beberapa jenis reseptor lah masa kamu menengah rendah dulu kamu dah belajar. Okey. Tahun ni ataupun form 4 ni, subjek form 4 biology ni pun kita akan belajar lagi mengenai jenis reseptor deria yang ada. Okey, last kali dalam subtopik ni kamu akan belajar keperluan bergerak balas. Kenapa kita perlu bergerak balas terhadap rangsangan tu? Kita akan tengoklah kenapa pentingnya ada gerak balas. Okey. Kita teruskan dengan slide yang pertama. Kamu boleh tengok juga buku teks tu pada muka surat 216. Okey, buka buku teks masing-masing 216. Organisma mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitaran dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Keupayaan ini dikenali sebagai kepekaan. Kepekaan. Manakala perubahan yang merangsang gerak balas disebut rangsangan. Okey, jadi kepekaan ni apa? Kepekaan ni adalah keupayaan kita untuk kesan perubahan. Kita kesan perubahan dalam persekitaran. Apabila kita kesan perubahan tu, kita akan bergerak balaslah terhadap perubahan. Contoh, cikgu bagi contoh. Okey, kamu masuk dalam bilik, kamu rasa bilik kamu tu panas. Bilik kamu panas. Masuk-masuk je kamu rasa panas. Maksudnya apa? Maksudnya kamu peka. Kamu peka terhadap persekitaran kamu. Kamu masuk dalam bilik, kamu rasa panas. Apabila kamu rasa panas, kamu akan bergerak balas terhadap perubahan tu. Kamu bergerak balas. Bergerak balas macam mana? Okey, kamu pergi buka kipas, kamu pergi buka aircon. Apabila kamu rasa perubahan tu maksudnya kamu peka. Okey, jadi suhu persekitaran yang kamu rasa tu dia dipanggil sebagai apa kelas? Ni, dipanggil sebagai apa? Rangsangan. Jadi suhu bilik tu adalah rangsangan lah kepada kita. Dan kita bergerak balas dengan pergi buka kipas. Okey? Jadi kena ingat keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitaran tu kita panggil sebagai kepekaan. Okey, kita peka terhadap keadaan sekeliling kita. Okey. Yang seterusnya, okey, kita tengok ni. Rangsangan ni macam yang cikgu kata, dia ada dua jenis. Okey, yang pertama kita ada rangsangan luar, yang kedua kita ada rangsangan dalam. Okey, rangsangan luar ni macam mana? Rangsangan luar ni, okey, senang katanya rangsangan yang berlaku di luar daripada badan kita. Contohnya suhu persekitaran dia berada di luar. Ataupun cahaya. Okey, kamu duduk dalam bilik, lepas tu adik kamu suluh lampu di muka kamu. Okey, suluh lampu tu, cahaya tu adalah rangsangan dari luar lah. Okey, ataupun bunyi. Tadi orang azan bunyi. Dia adalah rangsangan luar. Bau mak kamu masak, bau sedapnya. Okey, tu rangsangan luar. Ni kamu boleh tengok ni. Okey, rangsangan luar termasuklah cahaya. Okey, bunyi, bau, rasa, suhu persekitaran, tekanan dan sentuhan. Apa-apa yang berlaku di bahagian luar lah persekitaran luar kita. Okey. Yang kedua, kita tengok pula rangsangan dalam. Okey, rangsangan dalam ni rangsangan dari persekitaran dalam. Okey, dia berlaku dalam badan. Tadi rangsangan luar dia berlaku di persekitaran luar. Sekarang ni dia berlaku di persekitaran dalam. Okey, tengok ni contoh dia bagi. Rangsangan dalam ni, okey, perubahan tekanan osmosis darah. Darah ni dekat mana? Dalam badan. Okey. Yang kedua, perubahan suhu badan. Ketiga, dia bagi contoh kat sini, perubahan aras gula dalam darah. Okey, jadi kamu dapat beza tak? Apa rangsangan luar dan apa rangsangan dalam? Dapat beza tak kelas? Dapat cikgu. Okey. Okey, contohnya, okey, aras gula dalam darah ni. Apabila kamu makan kuih, okey, kamu makan nasi, kamu minum air manis, okey, kamu consume banyak gula. Jadi,
aras gula dalam darah tu akan meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Okey, aras gula dalam darah kamu tu akan meningkat. Jadi, apabila aras gula dalam badan kamu akan meningkat, okey, ingat lagi tak apa yang menukarkan glukosa kepada glikogen? Okey, insulin. Badan kita akan menghasilkan insulin lah untuk menukarkan glukosa yang kita makan tu kepada glikogen. Jadi, cikgu nak bagi tahu kat sininya, okey, aras gula dalam darah yang meningkat tu adalah rangsangan. Rangsangan. Okey, rangsangan. Jadi, badan kita bergerak balas dengan menghasilkan insulin. Sebab badan kita nak turunkan paras gula tu. Nak tukarkan glukosa kepada glikogen. Kamu tak nampak pun macam mana badan nak hasilkan insulin ke apa. Tapi badan kita, dia akan berusaha untuk mengekalkan aras gula dalam julat yang normal. Dia akan berusaha lah. Tak boleh terlampau tinggi, tak boleh terlampau rendah. Okey, dia ada middle line dia. Dia ada paras yang normal dan yang badan perlu kekalkan. Okey, faham? Faham tak? Faham cikgu. Okey, Afika faham. Bagus. Okey, cikgu harap tak ada yang mengantuk tengah hari ni. Okey, buka mata luas-luas. Okey, kita tengok. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey. Mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas yang disebut reseptor. Okey, reseptor. Okey, sel deria khas disebut sebagai reseptor lah untuk mengesan rangsangan. Tadi kita dah ada rangsangan. Okey, ada juga reseptor yang kesan. Okey, kita panggil sebagai reseptor. Dia dapat mengesan rangsangan tu. Okey, dia dapat tengok. Tadi cikgu bagi contoh Fatu Muin dia tengok crush dia lambai. Jadi kita ada reseptor di bahagian mata yang tengok. Yang tengok. Okey. Apabila reseptor mengesan sesuatu rangsangan, okey, seperti bunyi. Contohnya bunyi dia bagi kat sini. Rangsangan ditukar kepada impuls saraf. Okey, impuls saraf akan dihantar ke otak melalui sel saraf ataupun kita sebut juga sebagai neuron. Kamu tengok kan iklan-iklan di TV, sel-sel otak berhubung. Sel-sel otak berhubung yang disebut tu inilah sel saraf ataupun neuron ni. Okey, dia berhubung, dia menghantar maklumat. Okey. Otak merupakan pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf. Okey, dia pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasi suatu gerak balas. Okey. Kita tengok cikgu bagi contoh dah tadi ni cikgu explain pula. Okey, mata kamu ataupun dia bagi contoh kat sini bunyi. Okey, tak kisahlah apa-apa rangsangan. Okey, kita ambil contoh bunyi pula. Okey, bunyi kamu pun dengar bunyi yang kuat ataupun muzik yang kuat. Okey, bingit. Okey, kamu dengar muzik yang kuat. Okey, kamu dengar muzik yang kuat, kamu dengar melalui apa? Melalui telinga. Okey, dekat telinga ni kamu ada deria apa? Deria apa kelas telinga? Bunyi. Deria pendengaran. Okey, deria pendengaran. Okey, dekat telinga kamu ni, kamu ada deria pendengaran lah. Okey, tengok ni, melalui sel deria khas yang disebut sebagai reseptor. Okey, selalunya reseptor ni dia ada di dekat dengan deria kamu. Okey, deria pendengaran di telinga, di mata ada deria penglihatan, kamu ada deria sentuhan, di mulut kamu ada deria rasa. Okey, sel-sel deria ni kita juga sebut sebagai reseptor. Okey, kita balik kepada contoh kita tadi bunyi tu. Okey, apabila kamu dengar bunyi yang kuat, okey, telinga kamu ni dia ada reseptor yang mengesan bunyi. Okey, apabila dia kesan ada bunyi yang kuat, okey, bunyi tu, tengok ni, bunyi tu iaitu rangsangan ni, dia akan ditukar kepada impuls saraf.
Okey, bunyi. Dia dengar bunyi. Lepas tu dia tukar menjadi impuls saraf. Impuls saraf ni nak buat apa? Impuls saraf ni lah yang dia akan hantar ke otak. Dia akan hantar ke otak melalui apa? Melalui apa ni kelas? Cikgu bulat ni melalui apa? Neuron. Okey. Kamu tengok ni dalam gambar sebelah ni nampak tak yang bercahaya ni? Ni. Okey, impuls saraf lah ni. Impuls saraf nak dihantar. Impuls saraf nak dihantar. Okey, yang berselirak ni kamu tengok dalam gambar ni adalah neuron-neuron kita lah. Okey, jadi tadi bunyi tu dia dah tukar kepada impuls saraf. Okey, impuls saraf tu dia akan bergerak di sepanjang neuron kita. Dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke otak. Okey, dia nak pergi ke otak. Okey, otak ni kamu tengok kan kat sini ni dia merupakan pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf. Okey, maksudnya apabila impuls tu pergi ke otak, otak kita akan terjemah. Apa yang impuls ni bawa ni? Okey, dia bawa tadi, dia dengar suara bunyi yang kuat. Lepas tu otak kita akan mengkoordinasi gerak balas. Otak kita akan fikir, okey kalau bunyi kuat, kita kena buat apa? Kamu buat apa kalau kamu bunyi muzik yang kuat kelas? Kamu buat apa? Tutup telinga. Azrina kata dia akan tutup telinga, okey? Mungkin Azrina tutup telinga ataupun mungkin juga orang lain okey dia menari ke Mana tahu kan dia suka menari. Okey, contohnya Azrina kata dia tutup telinga. Jadi otak ni dia mengkoordinasi suatu gerak balas lah. Otak Azrina cakap kena tutup telinga. Jadi maklumat yang otak bagi kena tutup telinga tu dia akan sampai ke tangan. Jadi tangan kita akan tutuplah telinga tu. Jadi macam itulah urutan dia daripada reseptor di telinga yang dengar bunyi yang kuat. Okey, bunyi tu ditukar kepada impuls saraf. Impuls saraf pula dia akan dihantar ke mana? Otak. Impuls saraf akan dihantar ke otak melalui neuron. Otak tu akan berfikir, dia akan fikir nak buat macam mana. Okey. Tengok ni, next slide. Okey. Gerak balas merujuk kepada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Jadi tadi Azrina kata dia tutup telinga tu kita panggil sebagai gerak balas lah, gerak balas. Tindakan kita tutup telinga tu kita panggil sebagai gerak balas. Okey, gerak balas selepas kita kesan rangsangan. Dalam situasi tadi rangsangan kita adalah bunyi. Okay. Kamu kena faham gerak balas macam mana, rangsangan macam mana. Okey. Seterusnya, bahagian badan yang melakukan gerak balas tersebut dikenali sebagai efektor. Ada pula lagi efektor. Okey, efektor ni yang melakukan gerak balas. Okey, contoh efektor ialah otot dan kelenjar. Contohnya macam tadi. Bila dengar bunyi, kamu pun tutup telinga. Jadi dekat tangan kamu tu dia ada otot. Okey, otot-otot yang mengecut, mengendur. Okey, kamu angkat tangan, tutup telinga tu. Okey. Jadi otot tu adalah kita panggil sebagai efektor. Okey, efektor. Efektor ni adalah bahagian badan yang melakukan gerak balas. Tak kisahlah kalau adik kamu tarik telinga kamu pun dak tumbuk dia. Dak kamu tumbuk. Gerak balas lah tu. Okey, otot tangan kamu tu pergi pukul adik kamu sebab sakit tadi dia tarik rambut. Okey. Faham ke? Okey, Azrina nak tanya. Tanya apa tu? Cikgu ada orang tanya bukan saya tanya. Bak apa Ramah tanya awak? Apa tak tanya saya? Tak tahu. Dia tanya kalau orang kena rasuk ke, dia kena pek. Dia ada rangsangan terhadap ke apa? Tu spiritual lah tu. Kena tanya ustaz awak tu.
Cikgu tak boleh nak bagi jawapan pada benda yang spiritual begitu, bukan bidang cikgu lah tu. Okey, mungkin dia ada gangguan lah, dia nampak benda yang dia tak nampak ke, kita tak tahulah apa yang dia nampak, halusinasi ke betul. Tapi mungkin dia nampak benda yang kita tak nampak sebab tu dia menghasilkan gerak balas yang sebegitu. Okey? Okey. 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 Cikgu sains, okey, ngajar bio. Jadi kalau benda yang spiritual macam tu bukan bidang cikgu lah. Okey, kena rasuk ke apa tu cikgu tak tahu. Okey. Tapi mungkin begitu. Dia dengar apa yang kita tak dengar, dia nampak apa yang kita tak nampak. Menyebabkan dia menghasilkan gerak balas yang begitu. Okey. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan sebelum cikgu teruskan? Cikgu. Ya, Afika. Cakap tadi ada pasal neuron tu Neuron tu you bertest ke? Kejap lagi. Nanti yang tu kamu akan tengok bab seterusnya dalam muka surat 223 apa semua tu nanti. Yang tu kita akan belajar. Sabar dulu. Okey, kalau nak tahu kena masuklah kelas next kelas. Okey, Afika? Okey, cikgu. Okey. Kalau cikgu bagi tahu sekarang tak best lah. Okey, nanti kita akan belajar step by step. Okey, ada lagi soalan? Ada dah. Okey, tak ada dah. Okey, cikgu teruskan kalau tak ada. Okey, kamu tengok gambar rajah ni. Okey, dalam buku teks tu, okey, kamu boleh tengoklah kalau gambar cikgu tak jelas ni. Okey, dalam buku teks pun ada gambar ni. Okey, contoh yang dibagi dekat sini. Rangsangan dari persekitaran iaitu bunyi telefon. Dia bagi contoh bunyi telefon. Okey, ada orang telefon kabut. Lepas tu dikesan oleh reseptor deria dalam organ deria. Okey, reseptor deria lah dekat telinga kamu tu kesan dan dia bertukar menjadi impas saraf. Okay, kamu kena ingat mula-mula dia ada rangsangan. Okey, lepas tu rangsangan iaitu bunyi telefon tu, okey, dia akan ditukar menjadi impas saraf. Okey. Lepas tu impas saraf tu dia akan pergi ke otak melalui neuron. Okey, dia akan pergi ke otak melalui neuron. Di otak ni impas tu akan diinterpretasi. Otak kita akan berfikir dan dia akan determine lah, dia akan tentukan. Okey, tentukan gerak balas bagaimana yang kita perlu lakukan. Lepas tu impas saraf tadi dia akan dihantar balik melalui neuron. Neuron. Cikgu sebut neuron tapi nanti kita akan tengok. Tengok ni. Kalau yang nombor 3 ni dia ada neuron deria kita panggil. Tapi yang nombor 5 dekat sini ni kita panggil sebagai neuron motor. Neuron motor ni dia akan hantar ke efektor. Tadi kita dah belajar kan efektor ni otot. Satu lagi apa? Otot dengan apa kelas? Kelenjar. Kelenjar. Okey. Kena ingatlah efektor ni boleh jadi otot ataupun kelenjar. Tak ingat kalau kau tu. Saat ni cikgu ayat dah saat ni kelenjar saat ni. Okey, pankreas tu dia hasilkan insulin. Otot, tangan bergerak. Okey, kena ingat. Jadi inilah urutan. Okey, macam mana daripada rangsangan dia boleh menjadi gerak balas. Ini urutan dia. Okey. Otot kamu belajar kan kita ada tricep, bicep, kelenjar. Okey, kelenjar kita ada pankreas. Lagi kelenjar apa lagi yang awak dah belajar? Ingat lagi tak dulu belajar masa lower form ada kelenjar apa? Okey, ada kelenjar adrenal, okey, di bahagian buah pinggang tu. Lepas tu kamu ada juga kelenjar tiroid, okey, di bahagian leher ni yang menghasilkan hormon. Okey. Seterusnya kita tengok slide ni. Okey. Reseptor dan efektor. Reseptor, kalau cikgu sebut reseptor ni awak boleh bayang tak? Okey, reseptor ni dia adalah sel deria khas. Efektor, okey, efektor
terdiri daripada otot dan kelenjar. Okey. Reseptor dan efektor ni dia saling bekerjasama lah. Okey, bekerjasama untuk membawa perubahan yang sesuai bergantung pada rangsangan yang dikesan. Kalau kita ada efektor, okey, kita ada otot, kita ada tangan, kita ada kaki, tapi kita tak ada reseptor. Contohnya mungkin orang buta. Dia tak ada deria penglihatan, itulah reseptor dia tak berfungsi di bahagian mata. Jadi awak suruh lapu ke, awak kejut dia ke, reseptor tu tak dapat kesan. Jadi sebab tu dia tak terkejut lah. Jadi untuk orang yang normal, reseptor dengan efektor kita ni dia bekerjasama untuk memastikan kita dapat bagi gerak balas yang sesuai terhadap rangsangan yang kita dapat. Tak ada lah ni orang kutih pun senyap je. Kita serah sakit. Mungkin ada masalah lah tu dengan reseptor sakit dia tu. Dia tak rasa sakit. Okay. Koordinasi. Tajuk kita kan koordinasi dan gerak balas. Okay. Koordinasi ni apa? Koordinasi ni adalah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Jadi apa yang kita belajar tadi tu, okey, itulah koordinasi. Okey, badan kita kesan rangsangan. Okey, seterusnya kita akan hasilkan gerak balas yang dilakukan oleh efektor. Itulah yang kita namakan sebagai koordinasi. Okey. Ada soalan sebelum cikgu teruskan? Okey. Tak ada cikgu. Kalau tak ada cikgu tanya. Ingat lagi tak gapo masuk kepekaan saat ni? Okey, kepekaan. Ingat lagi tak apa masuk kepekaan? Tak ingat ada tu. Okey, kepekaan ni keupayaan kita untuk mengesan perubahan di persekitaran. Okey, kita peka. Okey. Ingat bagi tumpuan. Okey. Next slide kita tengok ni. Koordinasi memastikan keseluruhan aktiviti dan sistem sesuatu organisma berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Okey, memastikan keseluruhan aktiviti kita ni berfungsi lah. Kalau tak ada koordinasi, tak berfungsilah badan kita. Okay, bila gula dalam badan meningkat pun insulin tak dihasilkan. Jadi kencing manis, gula dalam garam dalam darah tinggi, badan tak dapat kesan, reseptor tak dapat kesan. Okay, kita tak dapat melakukan gerak balas yang sebetulnya kita boleh dapat darah tinggi. Okay, macam itulah. Okay, pentingnya ada koordinasi dan gerak balas dalam badan kita ni. Okey. Peranan koordinasi dan gerak balas dijalankan oleh dua sistem. Dua sistem yang berlainan iaitu kita ada sistem saraf dan juga sistem endokrin. Okey. Jadi dalam bab 12 ni awak akan belajar dua jenis sistem. Sistem saraf dengan sistem endokrin. Yang tu kita akan tengok lepas ni lah. Mungkin next class. Hari ni tak sempat cikgu nak ajar sistem saraf dengan endokrin ni. Okay. Sebelum ni kita dah belajar banyak sistem. Sistem pencernaan, sistem pengangkutan, okay. Sistem pertahanan badan. Okay. Kali ni kita nak belajar sistem saraf dengan sistem endokrin pula. Untuk koordinasi dan gerak balas ni. Okey, kedua-dua sistem ini bekerjasama untuk mengkoordinasi dan mengawal gerak balas. Dia bekerjasamalah dua-dua sistem ni. Kan kamu dah tahu sistem kita ni memang berkait. Memang berkait. Hari tu kita dah belajar sistem pencernaan, dia cerna makanan, nutrien dibawa oleh sistem pengangkutan. Ni sekarang ni kita akan tengok sistem saraf pula. Dia bekerjasama dengan sistem endokrin. Okey. Kita tengok gambar ni. Ni gambar ni, gambar dalam buku teks juga. Okey. Ni cikgu zoom. Kalau tak nampak, boleh tengok dalam buku teks lah. Muka surat 217 tu. Okey. Tadi yang gambar rajah ni,
Yang gambar Rajah ni telefon berdering ni. Ni rangsangan luar ke rangsangan dalam kelas? Luar. Betul Fatul Mu'in. Ni rangsangan luar. Ni kita tengok. Dia bagi contoh lagi satu adalah rangsangan dalam pula. Dia bagi contoh rangsangan dalam. Okey, contoh dia adalah tekanan darah meningkat. Okey, sebab awak berlari. Jadi rangsangan dalam ni tekanan darah yang meningkat. Okey, apabila tekanan darah meningkat, awak ada reseptor tekanan. Okey, dalam badan kita ada reseptor tekanan yang kita panggil sebagai baroreseptor lah. Okey, reseptor tekanan di arka aorta dan arteri karotid ni dia akan kesan tekanan darah yang meningkat. Okey, dia dah kesan rangsangan tu. Rangsangan tu akan ditukar menjadi apa? Impuls saraf. Okey, Mujur ada boleh jawab. Okey, impuls saraf. Okey, dia akan ditukarkan menjadi impuls saraf. Okey, rangsangan tu, reseptor kesan dia akan tukar menjadi impuls saraf. Impuls saraf tu dia nak bawa pergi ke mana? Ke otak. Dia akan bawa pergi ke otak. Okey, otak ni pusat integrasi. Okey, dia akan bawa pergi ke otak. Lepas tu otak akan fikir apa yang dia perlu buat. Lepas tu dia akan dibawa, impuls saraf tu akan dibawa pula oleh neuron dan dia akan pergilah ke tempat ataupun organ sasaran tu. Okey, dia akan pergi ke organ sasaran dan efektor tu dia akan bergerak balas. Okey, apa yang dia buat kalau tengok ni rangsangan dia adalah tekanan darah meningkat sebab berlari. Jadi apa yang organ yang terlibat adalah jantung. Jantung. Jantung kita akan mengecut perlahan dan pengembangan diameter salur darah lah, okey, untuk menurunkan tekanan darah ke julat yang normal. Okey, itu gerak balas yang berlaku kalau darah kita tu tekanan dia meningkat. Tapi kita tak nampak, tak macam tadi rangsangan luar tadi kita nampak yang ni berlaku dalam badan. Okey. Ada soalan setakat tu? Cikgu nak tanya. Ya. Contoh lagi, kalau kita payah faham benda kita belajar ke? Impuls saraf kita tu problem ke? Okey. Sebab tu otak kita ni kita kena sentiasa guna. Supaya tak adalah saraf-saraf kita yang mati ni. Okey? Kita kena sentiasa guna supaya dia sentiasa berkembang. Okay, setiap orang tu otak dia berbeza lah macam juga cap jari kita ni. Kalau ada 10 juta orang, 10 juta cap jari. Okey, otak pun sama. Ada 10 jenis, 10 juta jenis otak. Jadi, sel saraf kita dengan kawan kita tu tak samalah kalau kita sentiasa guna, okey, sel saraf ataupun neuron kita tu dia akan sentiasa mengembang. Kalau kita tak guna dia akan mati. Okey, mungkinlah kita lambat nak faham tu sebab sel saraf tu lah secara sains, tapi secara orang kata kalau secara islamiknya kefahaman kita pun Allah juga yang bagi, tapi secara sainsnya begitu. Okey, sel saraf kita tu lah. Okey, kena guna otak banyak-banyak. Jangan bagi saraf kita mati. Okey Azrina? Maksudnya kena buat banyak latihan lah. Maksudnya kena banyak kaji gitulah. Lah, sebab tu cikgu suruh buat latihan. Nak suruh sel-sel saraf awak tu berhubung. Agak cikgu faham. Okey, bagus. Okey. Jenis-jenis reseptor. Okey, kita tengok ni. Tadi kita dah sebut reseptor. Ni kita tengok. Reseptor ni dia ada banyak jenis. Okey. Dalam buku teks tu muka surat 218 Okey. Reseptor deria yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Okey. Lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan yang dikesan. Okey, dia banyak lokasi. Dia bukan terdapat pada satu lokasi lah. Okey, setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Okey,
Reseptor A dia peka kepada rangsangan A. Tak ada reseptor sakit tiba-tiba nak peka terhadap kandungan darah. Tak. Okay, dia ada reseptor tertentu. Okay, misalnya reseptor deria yang mengesan rangsangan luar terdapat dalam organ deria khas seperti mata, okay, hidung, lidah dan juga kulit. Inilah tempat-tempat reseptor deria kita ni. Okay, reseptor deria yang mengesan rangsangan dalam. Merangsang rangsangan dalam terdapat dalam organ dalaman yang spesifik. Misalnya sel pankreas yang mengesan aras gula dalam darah. Okay, untuk kesan rangsangan dalam tu dia bagi contoh sini sel pankreas. Dia duduk dalam organ. Yang mengesan rangsangan luar ni dia bagi contoh kat sini ada di mata, hidung, lidah dan juga kulit. Okay, ni kita tengok jenis reseptor yang ada. Awak dah belajar kan masa lower form ni, photoreceptor, thermoreceptor ni? Ada belajar kan? Betul tak? Ada Kak Azrina? Ada pernah, ada tak. Okay. Biasalah tu. Okay. Biologi ni kita lebih banyak yang kita belajar daripada sains sebelum ni. Okay. Jadi yang ni photoreceptor, dia untuk mengesan rangsangan kalau ada cahaya. Okay. Foto. Kita tengok ejaan ni kita tahu dah foto. Okay. Foto. Macam fotosintesis. Dia melibatkan cahaya. Okay. Photoreceptor ni deria yang mengesan rangsangan iaitu cahaya. Okay. Thermoreceptor. Okay. Deria yang kedua. Reseptor deria yang kedua adalah thermoreceptor. Dia kesan perubahan suhu. Okay. Kat sini pun cikgu rasa kamu dah tahu ni. Termo. Macam kita ada termometer untuk detect suhu. Untuk kesan suhu. Jadi thermoreceptor ni dia untuk kesan perubahan suhu. Lepas tu kamu juga ada chemoreceptor. Okay, chemoreceptor ni dia kesan bahan kimia. Okay, rangsangan dia bahan kimia. Kalau ada bahan kimia dalam darah kamu, siapa yang kesan? Chemoreceptor yang kesan. Seterusnya kita ada baroreceptor. Dalam fizik kamu belajar kan barometer untuk apa ni? Kesan, bukan untuk kesan, untuk kira tekanan. Okay, barometer. Sama dengan ini baroreceptor. Dalam badan kita ada baroreceptor untuk kesan perubahan tekanan. Lepas tu kita ada mechanoreceptor. Mechanoreceptor ni untuk kesan sentuhan dan juga tekanan. Dan yang last sekali, yang keenam kita ada nociceptor iaitu deria untuk kesan kesakitan. Okay, yang ni tak ada cara lain lah. Kamu memang kena hafal. Photoreceptor untuk apa, thermoreceptor untuk apa. Mungkin ada 6 ni reseptor deria. Okay, kamu kena ingat rangsangan apa untuk setiap reseptor deria ni. Okay. Jadi photoreceptor ni, rangsangan cahaya ni selalunya di mana? Di mata lah. Okay, mata kita. Okay, kita tutup mata bila ada rangsangan terhadap cahaya. Okay. Tengok ni gambar dia bagi. Ya, ada orang angkat tangan ke? Cikgu, chemoreceptor tu ke? Bahan kimia tu kan? Bahan kimia lah. Mungkin awak ada sedut gas-gas beracun. Okay, masuk dalam badan awak. Jadi yang kesan tu adalah chemoreceptor lah yang kesan ada bahan kimia dalam badan awak. Okay. Okay. Tengok ni. Okay, gambar rajah ni dia tunjuklah reseptor. Okay, photoreceptor ni dia tunjuk ada di bahagian mata kita. Sebab mata kita akan tengok cahaya. Jadi dia akan hantarlah. Okay, dia akan hantar neuron ni pergi ke bahagian otak. Okay. Seterusnya kita tengok keperluan gerak balas. Okey, kenapa kita ni perlu bergerak balas? Kenapa badan kita ni dia perlu melakukan gerak balas? Kenapa ada koordinasi? Kalau tak ada gerak balas tak boleh ke? Okey, tak boleh ke kalau tak ada gerak balas? Okey, kita tengok. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan dalam persekitaran luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk kemandirian organisma. Okay, kemandirian ni apa? Kemandirian ni
macam survival lah. Okay, survive untuk kita untuk kita apa saya kata, untuk kita bertahan. Untuk kita bertahan. Contohnya kita pergi luar negara, sejuk. Okay, sejuk. Jadi badan kita ni apabila dia kesan ada perubahan suhu yang sejuk, secara automatiknya badan kita ni akan melakukan gerak balas lah. Okay. Kalau gerak balas yang secara fizikalnya kita buat sendiri. Kita pakai baju sejuk. Tapi dalam badan kita pun dia ada juga gerak balas secara kimia, iaitu dia akan mengembangkan mungkin awak punya salur darah supaya dia mengecutkan salur darah supaya supaya suhu tu dikekalkan dalam badan awak. Jadi pentingnya gerak balas tu. Kalau tak ada apa-apa gerak balas, awak boleh beku lah dekat situ. Sebab badan awak tu akan makin sejuk, makin sejuk, makin sejuk. Ikut persekitaran luar. Tapi sebab adanya gerak balas, badan awak ni dia akan cuba naikkan suhu. Okey, untuk kekalkan pada suhu yang normal badan kita. Berapa suhu normal badan kita? Berapa suhu normal badan kita, kelas? 30 net. 30 net, 37 lebih kurang itulah. Okay. Suhu badan tu kita kena ingat lah awak pergi scan semua. Okay, My Sejahtera ke apa tahu awak scan suhu sebelum masuk kedai tu. Okay, suhu kita lebih kurang tu lah 36, 37. Okay. Badan kita dia akan kekalkan suhu tu untuk kemandirian ni, untuk survival, untuk kita bertahan, okay, dalam persekitaran. Dik, kucing masuk, Dik. Okay, bagi sesetengah haiwan, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan yang baru. Tengok ni. Haiwan pun dia ada juga gerak balas dia. Dia ada koordinasi badan dia. Apabila suasana sejuk, dia akan bergeraklah mencari tempat yang lebih hangat, tempat yang lebih panas. Itu gerak balas yang dia lakukan. Okay. Seterusnya, kita tengok pula ni. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat dapat disampaikan ke pusat integrasi. Okay. Kita boleh hantar maklumat ke otak. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor. Okay. Efektor tadi kita ada otot ataupun kelenjar untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Okay. Misalnya, contohnya dibagi dekat sini, suhu badan meningkat melebihi julat normal. Okay, cikgu bagi tahu tadi suhu badan menurun. Ni suhu badan meningkat melebihi julat normal. Okay, maklumat ini akan disampaikan kepada pusat integrasi. Okay, pusat integrasi tu siapa? Apa pusat integrasi? Otak. Otak. Okey, apabila suhu badan kita tu tinggi daripada biasa, mungkin sampai 39, 38 gitu. Jadi maklumat tu akan dibawa lah oleh neuron pergi ke otak ni. Okey. Dan otak ataupun pusat integrasi ni dia akan menghantar impas saraf kepada efektor supaya menurunkan semula suhu badan kepada julat normal. Kesimpulannya, manusia dan haiwan ni dia perlu bergerak balas. Okey, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Okey, perlulah kalau tak ada gerak balas tadi cikgu kata, kalau badan awak tu suhu dia lebih pada julat normal tapi tak ada sebarang gerak balas yang dilakukan oleh badan awak makin panas, makin panas. Bahaya bila badan panas ni, suhu lebih daripada yang sepatutnya sampai 39 sampai 40 ni, enzim dalam badan kita dia boleh dimusnahkan. Sebab enzim dalam badan kita, dia suhu optimum dia adalah 37. Apabila lebih, tinggi sangat 39, 40 dia boleh dimusnahkan. Mungkin kita boleh matilah tak ada enzim-enzim tu. Okay, sel-sel kita pun boleh mati sebab suhu tinggi. Pentingnya ada gerak balas. Ni dia bagi contoh satu sahaja dari segi suhu. Suhu rendah ataupun suhu tinggi. Okey. Habislah dah kita subtopik yang pertama, 12.1. Kamu ada soalan ke? Ada. Okey, apakah itu?
Okay. Highway ke buat gerak balas juga, okay? Lepas okay, highway mana ada otak kan dia boleh buat gerak balas? Dia ada otak. Lembu ada otak. Apa nak makan otak lembu? Tapi kau orang ke semua ya. Tak ada otak. Semua kata highway tak ada otak. Semua orang kata gitu semua. Yelah, dia tak berfikir macam kita. Tapi secara instingnya dia tahu apa yang dia perlu buat. Kucing pun dia tahu. Awak tengok kucing. Semua dia jilat bulu dia, duk nyisir. Duk bersihkan badan dia. Dia tahu apa yang dia perlu buat. Tapi dia tak sebijak kita. Tapi dia ada gerak balas yang dia boleh lakukan. Bila dia lapar, dia makan. Okay, gerak balas lah tu. Okay, badan dia lapar. Okay, hantar kepada otak. Apa yang dia perlu buat kalau dia lapar, dia kena makan. Tapi dia tak ada lah pergi sekolah macam kita. Dia tak ada lah boleh mikir gitu. Tapi dia ada otak, Azrina. Dia tak ada akal. Okay. Dia tak ada akal tapi otak dia ada. Okay? Okay. Okay, lagi ada soalan? Okay, jadi dalam bab ni, okay, kamu kena tahulah. Okay? Ada beberapa istilah tadi yang kita belajar. Sekejap, kita tengok. Ni, okay. Kamu kena tahu apa maksud kepekaan. Apa maksud kepekaan? Istilah pertama yang kita belajar